Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu? Baik. Kuat sangat kot tu. Kena duduk jauh sikit tak? Oh, kena pakai. Oh, siap tak? Tak apa, kita pegang jauh sikit. Baik, kita berhenti di mana tuan-tuan? Muka surat 22. Muka surat 22, masalah 22 kan? Baik. Jadi kita berada di solat jemaah, Qaulut tam fi ahkam imam wal makmum, berkenaan dengan hukum hakam solat imam dan makmum. Baik, jadi kita tengok muka surat 21, masalah yang ke-22. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Kata pengarang, wajib makmum mengikut imam pada segala perbuatan sembahyang. Makmum wajib ikut imam pada segala perbuatan sembahyang, wajib. Terutama apabila imam tu lupa perkara-perkara sunat, kita wajib ikut. Kecuali yang kita tak boleh ikut apabila imam itu tambah rakaat ke kurang rakaat, itu kita tak boleh ikut lah, sebab bercanggah kan, boleh membatalkan solat. Yang kita wajib ikut ni sekiranya apa? Sekiranya perbuatan-perbuatan tersebut tidak membatalkan sunat, membatalkan sembahyang. Contohnya imam tinggal tahiyat awal, imam tinggal doa kunut, kita ikut saja imam. Jangan tengok pula sebab itu sunat. Baik, ketahuilah bahawa keadaan makmum serta imam berputar ia di antara muwafaqah dan musabaqah dan musawaqah. Dan arti musabaqah itu ialah mendahului makmum di atas perbuatan imam. Yang pertama, musabaqah, makmum dia dahulu pada imam. Belum imam rokok, dia rokok dulu. Belum imam i'tidal, dia i'tidal dulu. Belum imam sujud, dia sujud dulu. Ini perbuatan haram. Siapa yang sembahyang macam tu, lebih baik dia sembahyang di rumah. Sebab bila dia sembahyang berjemaah, maka dia melakukan dosa. Boleh lah. Benda yang sunat, walaupun sunat, tapi bila kita buat, kita kena ikut hukum hakam dia. Macam orang puasa sunat lah. Walaupun puasa sunat, tapi dia tak boleh minum. Walaupun puasa sunat, dia ada undang-undang dia. Siapa nak sembahyang sunat tapi tak mau ambil uduk, lebih baik jangan sembahyang. Berdosa kalau dia sembahyang tak ada uduk. Sama bila sembahyang berjemaah, dia sembahyang jemaah rajin, tapi dia akan sembahyang dia dulu pada imam, lebih baik tak perlulah. Sebab orang yang mendahului imam diancam akan ditukar kepala dia menjadi kepala kaldai ataupun seluruh anggota kan. Jadi itu musabaqah. Yang kedua, musawaqah, iaitu menyertai serentak perbuatan dan perkenaan dengan perbuatan dan perkataan imamnya. Sama serentak, sama-sama bergerak. Yang ni hilang pahala jemaah. Dia rokok sekali dengan imam, dia i'tidal sekali dengan sama-sama.
Yang ni hilang pahala jemaah. Kemudian manakala arti muwafaqah pula ialah mendahului gerak perbuatan imam atas gerak perbuatan makmum. Ini betul ya. Imam bergerak dulu sebelum daripada kita bergerak. Itulah cara semayang yang betul. Kalau kita duduk belakang imam, kita nampak imam dah sujud, baru kita sujud. Imam dah i'tidal, baru kita i'tidal. Tapi kalau kita duduk jauh, kita tunggu tangbar dia tu baru bergerak. Allahu Akbar. Habis bar tu baru kita bergerak. Boleh lah kalau kita duduk jauh dengan bar tu. Dia nak sujud, Allahu Akbar. Dan bar baru kita bergerak. Sami Allahu liman hamidah. Habis hamidah tu terus i'tidal. Kalau kita duduk jauh lah, kita guna takbir intiqalat imam. Jangan mendahului imam. Dan hendaklah makmum mengikut imam dengan sekira-kira mendapati makmum akan imam pada rukun itu, dan inilah makna perkataan Al-Minhaj. Wajib makmum mengikuti imam pada segala perbuatan sembahyang dengan bahawa mentakhirkan gerakan makmum dengan gerakan imamnya, seperti mana perbuatan para sahabat Nabi sembahyang di belakang Rasulullah SAW. Jadi kita kena, bila sembahyang imam dan makmum, kita mesti pastikan imam bergerak dulu daripada kita. Jangan bergerak sama dengan imam ataupun mendahului imam. Kemudian dengan gerakan imam, seperti mana perbuatan sahabat Nabi sembahyang di belakang Nabi SAW, ialah mereka tidak turun membongkok belakang mereka kerana sujud, sehinggalah mereka melihat Nabi SAW masuk sujud, dan demikianlah pada rukun-rukun yang lain. Macam tu. Para sahabat Nabi ni bila duduk belakang Nabi SAW ni, tuan-tuan, dia ada mukjizat. Nabi depan nampak, belakang pun nampak. Kita tengok dengan mata kan, nampak Nabi SAW depan nampak, belakang pun nampak, tapi dia tak guna mata. Tapi Nabi bila semayang, Nabi SAW nampak sahabat di belakang, melalui belakang. Belakang kepala ni macam mata bagi Nabi SAW. Adapun mata yang zahir ni, ini fokus pada bacaan. Baik. Jadi tuan-tuan, dia mestilah mentakhirkan perbuatan dia. Itu muwafaqah. Baik, demikianlah pada rukun-rukun yang lain. Sujud ke, i'tidal ke, rokok ke, duduk antara sujud ke, pasti imam dah duduk baru kita ikut, barulah dapat pahala yang besar. Pahala yang besar kita lakukan dengan ilmu. Seterusnya huraian hukum muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Baru nak bagi tahu hukum, tuan-tuan. Yang pertama 23, huraian hukum muwafaqah. Orang yang sembahyang berjemaah tidak simpang ia daripada 3 bahagian ini: muwafaqah, musabaqah, musawaqah. Siapa yang sembahyang berjemaah, dia dalam gerak 3 ni lah golongan. Maka musabaqah itu iaitu mendahului gerak imam makmum atas gerak sembahyang imam dan sayugialah. Dan musawaqah itu serentak gerak sembahyang makmum dengan gerak sembahyang imam. Manakala muwafaqah iaitu gerak perbuatan imam, sembahyang mendahului gerak perbuatan sembahyang makmum dan mentakhirkan gerak perbuatan makmum dengan gerak imam, dengan sekira-kira makmum sempat mendapati rukun yang mana imam melakukan itu, seperti mana yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW ketika mereka sembahyang di belakang. Macam yang sebut tadi lah, musabaqah makmum bergerak dulu pada imam, musawaqah bergerak sama-sama, kemudian yang bagus muwafaqah, makmum dulu. Makmum dah rokok, baru kita rokok. Makmum dah imam dulu. Kalau imam dah rokok, kita rokok. Imam dah i'tidal, kita i'tidal. Pastikan imam bergerak dulu baru kita. Itu ada di antara haram dan membatalkan sembahyang hukumnya. Jadi ada 3 bahagian lah. Sebahagiannya haram dan membatalkan sembahyang. Yang kedua, seperti mendahului makmum akan imam dengan kedua rukun, dan antaranya haram hukumnya tapi tidak batal sembahyang, seperti mendahului ia akan imam dengan satu rukun yang bukan takbiratul ihram, dan salam dengan syarat ia tidak berniat putuskan qudwah ikutan imam. Baik, seperti mendahulukan makmum akan imam dengan 2 rukun, dan di antaranya haram hukumnya tapi tidak batal sembahyang, seperti mendahului ia akan imam dengan satu rukun. Jadi mendahului imam dengan satu rukun, hukum dia haram tapi tak batal sembahyang.
Contoh, imam masih berdiri, lepas tu dia rokok dulu, sembahyang dia tak batal. Imam tak rokok, dia rokok dulu, tapi dia diancam akan ditukar kepala kepada kepala keldai. Ataupun dia sembahyang, imam belum lagi duduk tahiyat akhir, dia duduk lah. Orang tengah sujud, imam sujud lama sangat. Contohnya lah, imam sujud lama sangat. Kan sangat imam sujud lama, dia rasa mengantuk, dia duduk dulu. Haram hukum dia. Habis tu nak buat apa? Siapa yang rokok sebelum imam? Tuan-tuan pernah tak rokok sebelum imam? Kita sembahyang jemaah ramai, kita duduk belakang, lepas tu dengar ada orang depan takbir Allahu Akbar, kita ingatkan imam, kita pun rokok, padahal imam tak ada lagi. Tak boleh kita sembahyang sujud dengan imam, tengah sujud kita dengar Allahu Akbar, padahal Allahu Akbar tu orang belakang baru masuk sembahyang. Kita bangun daripada sujud, kita nak buat apa? Sujud balik. Tak batal sembahyang pun, boleh lah, tidak batal sembahyang. Baik, kemudian tidak batal tapi haram kecuali dengan satu rukun yang bukan takbiratul ihram dan salam, dengan syarat ia tidak berniat putuskan kedua ikutan imam dan ia masih tunggu di tempatnya seperti mendahului ia daripada rukun selepas ia membaca Fatihah, dan dengan sujud selepas ia i'tidal, dan tapi luput fadilat jemaah. Nampak luput fadilat jemaah ni makna dia apa? Tidak dapat pahala jemaah macam sembahyang seorang-seorang lah. Boleh lah, orang yang bergerak sebelum imam, tapi dengan syarat tidak ia berniat putuskan kedua dengan imam dan ia masih tunggu di tempatnya. Makna dia janganlah apa, dia mendahului imam dengan niat mufaraqah. Ingat kita dah bincang mufaraqah, niat keluar daripada jemaah. Siapa niat keluar daripada jemaah sah, tapi dia tak dapat pahala jemaah lah bila dia keluar daripada jemaah tu. Boleh lah. Kemudian seperti mendahului ia dengan rukun selepas ia baca Fatihah atau dengan sujud. Baca Fatihah tak apa, rukun qauli tuan-tuan baca dulu pada imam tak apa. Sembahyang asar kan baca pelan kan, tuan-tuan baca Fatihah laju, imam tak habis lagi. Rukun qauli tak apa, rukun baca. Tuan-tuan baca ayat akhir kan, tuan-tuan baca laju, imam baca pelan. Imam tak habis kita ayat akhir, tuan-tuan habis dah, tak apa. Rukun qauli tak apa. Yang tak boleh kita mendahului imam adalah rukun fi'li. Rukun yang melibatkan perbuatan, sujud, i'tidal, berdiri. Kemudian masih tunggu seperti mendahului ia dengan rokok selepas ia membaca Fatihah. Maksudnya imam belum lagi rokok, dia rokok dulu. Atau dengan sujud, tengah i'tidal imam tak turun lagi, dia turun dulu. Dan tetapi luput fadilat jemaah, hilang. Siapa yang mendahului satu rukun hilang pahala. Jadi tuan-tuan ingat, bila kita dah sembahyang, kita buat elok lah. Jadi belum imam rokok, jangan rokok. Imam belum sujud, jangan sujud. Baik tuan-tuan. Kemudian muserentak dengan perbuatan imam. Dan di antaranya makruh dan luput ia pahala jemaah, iaitu musawaqah, serentak dengan perbuatan imam. Ini makruh. Makruh dan hilang pahala jemaah. Macam mana? Dia bergerak sekali dengan imam. Imam rokok sama dengan dia rokok. Imam i'tidal sama-sama i'tidal. Hukum dia makruh dan hilang pahala jemaah. Kalau perangai lagu ni lebih baik sembahyang seorang-seorang tuan-tuan. Boleh lah. Baik, sebab dia tidak menunaikan tuntutan Allah bagi orang yang melakukan sembahyang berjemaah. Baik tuan-tuan, kemudian dengan perbuatan imam di antara sunat makruh fadilat dengan sempurna, iaitu 27 atau 25 darjah, iaitu kaifiah sembahyang jemaah yang ditunjuk oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi siapa yang bergerak serentak dengan imam, hilanglah fadilat jemaah dia. Dan fadilat jemaah ni tuan-tuan macam 27 kali ataupun 25. Ada dua hadis. Satu hadis kata macam 27, satu hadis kata macam 25. Makna dia apa? Tuan-tuan kalau sembahyang berjemaah, pahala tuan-tuan seperti tuan-tuan beribadah mana ni tuan-tuan? Tuan-tuan sembahyang berjemaah, sembahyang tuan-tuan kali 27.
kali 27. Maknanya dia tuan-tuan punya solat isyak semayang berjemaah kali 27. Macam 27 kali semayang. Malah kalau tuan-tuan semayang isyak 27 kali pun tak sama dengan semayang isyak berjemaah. So macam tu punya besar pahala dia. Semayang maghrib berjemaah, tuan-tuan seolah-olah tuan-tuan semayang maghrib 27 kali. Tu pun kalau ada orang yang dia tak semayang maghrib berjemaah, dia semayang 27 kali, tak boleh lawan juga pahala maghrib berjemaah. Siapa yang semayang isyak berjemaah, seolah-olah dia semayang malam separuh malam. Ada hadis sebut kan, siapa semayang isyak berjemaah, seolah-olah dia qiyamul lail separuh malam. Siapa semayang subuh berjemaah, seolah-olah dia semayang sepanjang malam, tak tidur terus. Nampak tuan-tuan, besarnya pahala berjemaah. Tapi sayanglah, kalau ada orang yang dia main semayang jemaah, tiba-tiba dia semayang sontak dengan imam, hilang pahala, rugi lah. Kalau dia mendahului imam pula, bukan sekadar hilang pahala, berdosa pula. Sebab tu ingat, apa-apa kebaikan yang kita nak buat, ingat dia ada peraturan dia, dia ada dawabit dia, dia ada hukum, syarat sah, rukun dan sebagainya tuan-tuan. Kita kena ikut. Kemudian tuan-tuan, yang ke-24, wajib makmum mendahului imam. Kadang-kadang wajib bagi makmum mendahului imam, iaitu seperti masalah apabila imam duduk bukan pada tempatnya, seperti ia duduk pada rakaat yang pertama atau rakaat yang ketiga, maka wajiblah makmum mendahulinya, iaitu terus berdiri dan menunggu imam dalam keadaan berdiri. Nampak, saya beritahu, bukan semua tuan-tuan kena ikut imam. Ada ketika tuan-tuan haram ikut imam. Contoh dia pada begitu, imam duduk pada bukan tempat dia. Imam bangun pada sujud yang kedua, imam duduk. Sama ada imam duduk tahiyat akhir ke, imam apa-apa lah tuan-tuan, imam duduk bukan pada tempatnya. Paling mudahnya tahiyat awal lah. Kadang-kadang kan masa tahiyat awal imam naik ke atas, imam naik terus ke atas. Kita nak tunggu kat bawah ke? Jangan. Sebab tahiyat awal itu sunat. Boleh lah. Tapi banyak masjid kalau imam tinggal tahiyat awal, semua pakai duduk. Lepas tu buat apa? Tegur imam. Subhanallah, subhanallah. Imam mana boleh turun dah. Dia sebab dia itu sembahyang sunat. Boleh lah. Jadi ingat, kalau imam lupa doa kunut, jangan tegur subhanallah. Subhanallah ni kalau imam salah, lupa dan salah, dia tak baca kunut, ikut saja dia. Boleh lah. Baik. Sama juga tahiyat awal, dia terlupa tahiyat awal, kita ikut je dia. Tapi nanti sebelum salam kita sujud sahwi. Ya, baik tuan-tuan. Kemudian dan menunggu imam dalam keadaan berdiri, dan jika ia duduk serta imam, nescaya batallah, nampak tu, batallah semayangnya. Dan disunatkan bagi makmum bahawa bertasbih, membaca tasbih untuk menjadikan imam kepada qiyam berdiri. Ini kalau dia duduk bukan pada tahiyat awal. Boleh lah. Kalau duduk tahiyat awal, kita kena ikutlah dia duduk tahiyat awal. Sekarang ni contohnya rakaat yang pertama kan. Bila rakaat pertama, patut naik rakaat kedua lah. Tiba-tiba imam duduk, kita nak buat apa? Sunat kita teguk, tak wajib lah. Sunat teguk. Macam mana teguk? Subhanallah. Teguk subhanallah, macam tu teguk ni. Baik. Untuk menyediakan imam supaya ia qiyam berdiri. Rakaat pertama imam dah duduk lah, kita teguk dia dengan bertasbih. Ataupun lepas rakaat yang ketiga, rakaat ketiga ni rakaat keempat, dia duduk tahiyat awal di situ, kita teguk dia, sunat teguk subhanallah. Boleh lah. Baik. Jadi jangan ikut imam kalau imam duduk pada bukan tempatnya. Kalau ikut, batal sembahyang tuan-tuan. Batal sembahyang. Sembahyang imam tak batal. Pasal apa? Pasal dia lupa. Pasal dia lupa. Sembahyang kita ingat, tapi kita pergi ikut dia, batal lah. Kemudian 25, makmum yang masbuk sebelum ia menghabiskan membaca Fatihah, imam tunduk rukuk. Makmum yang masbuk sebelum ia menghabiskan membaca Fatihah, imam. Baik. Makmum masbuk, dia masuk. Tuan-tuan tahu masbuk kan? Kita masbuk ni sebenarnya kita fikir apa? Orang yang imam bagi salam, maka dia tambah rakaat kan, masbuk. Boleh juga, tapi makna masbuk yang sebenar, orang yang tak sempat habiskan Fatihah, itu makna masbuk yang sebenar. Dia masuk, ia takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, tak dan habis, baru tang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam rokok.
maka dia pun rokok sekali dengan imam. Fatihah dia ditanggung oleh imam. Boleh lah, Fatihah ditanggung oleh imam. Baik. Jadi tuan-tuan, itulah masbuk. Fatihah dia yang separuh tu imam tanggung Fatihah dia. Itu nama dia masbuk. Kalau tuan-tuan ingat, bila sebut je masbuk dalam kitab fiqh, ingat orang yang mana dia tak sempat baca Fatihah, dia angkat takbir, ataupun dia boleh jadi banyak tuan-tuan masbuk ni, banyak sebab lah masbuk. Ataupun yang jadi masbuk lagi, kalau imam baca sedap sangat, duk ghalit imam baca, bila imam rokok baru teringat tak baca Fatihah lagi. Kadang-kadang jadi macam tu kan. Macam mana nak buat? Dia boleh ikut imam, nanti tambah lagi satu rakaat, ataupun dia habiskan bacaan dia, kemudian dia ikut imam. Nah, dia ikut imam, dia follow rokok, sujud balik, dia ikut imam. Baik. Kemudian apabila imam selesai baca Fatihah dan rukuk, ia sebelum sempurna makmum yang masbuk menghabiskan Fatihah, maka wajiblah makmum itu memutuskan berhentikan bacaan memberhentikan bacaan Fatihahnya dan terus rukuk apabila imam rukuk. Dan masalah ini disebut masbuk, dan di atasnya ditanggung sabda Nabi SAW. Jadi siapa yang mana dia masuk semayang Allahu Akbar, ingat tuan-tuan, kalau semayang yang baca pelan, zuhur ke asar kan, kalau kita main lambat Allahu Akbar, tuan-tuan terus dengan Fatihah, boleh lah. Tapi kalau tuan-tuan semayang awal dengan imam kan, imam angkat takbir, tuan-tuan angkat takbir, tuan-tuan mulalah dengan doa iftitah, auzubillah, bismillah dan surah. Baik. Dan masalah, tapi kalau kita semayang macam zuhur dengan asar tu, kita main lambat, kita angkat takbir Allahu Akbar, terus Fatihah, boleh lah. Jangan mula dengan doa iftitah dan sebagainya. Sebab apa? Takut di tengah baca Fatihah imam rokok. Bila imam rokok, kita kena ikut imam, dan kerakaat tu kita dapat boleh lah, pasal imam menanggung Fatihah kita. Dan siapa yang masuk angkat takbir Allahu Akbar, baru bismillahirrahmanirrahim, imam rokok, kita rokok dengan imam, kita juga mendapat rakaat. Faham tak tu? Dapat rakaat. Sebab tu orang angkat takbir Allahu Akbar, lepas tu dia sujud dengan imam. Tapi dia mesti ada tumaninah antara dia dengan imam. Tumaninah. Tumaninah ni makna dia apa? Berhenti sebentar dengan kadar subhanallah. Satu saat lah tuan-tuan, dia dengan imam sempat berhenti bersama dengan kadar subhanallah. Baik, sabda Nabi SAW, man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang semayang berimam, maka bacaan imam itu adalah bacaannya. Nampak? Barang siapa yang semayang berjemaah, maka bacaan imam dia adalah bacaan bagi dirinya. Makna dia apa? Inilah pandangan dalam mazhab Maliki. Tuan-tuan kalau sembahyang berjemaah, imam baca kuat, tak perlu baca Fatihah. Tapi ikut majoriti ulama, kena juga baca Fatihah. Hadis ni makna dia apa? Orang yang mana tak sempat habiskan Fatihah, boleh ya? Dia tak sempat habiskan Fatihah dia imam tanggung. Fatihah imam. Faham tuan tekan ni? Faham ke tak faham? Ada soalan lagi? Ya, sila. Baik, soalan bagus. Kalau dia main lambat, semayang asar ke, semayang apa ke, semayang maghrib ke, imam dah baca wal asr pendek kan, dia masuk Allahu Akbar, baca doa iftitah, dia wajib baca Fatihah dengan kadar dia baca doa iftitah tu. Boleh lah, dia wajib baca. Sebab kita bila dah lambat, jangan baca doa iftitah dah, terus kepada Al-Fatihah. Kecuali lah kita tahu imam ni, kita kenal imam ni lambat, tak apalah. Ingatlah bila kita main lambat semayang, kita terus bismillah. Boleh lah. Kalau tuan-tuan baca doa iftitah, habis doa iftitah baru baca bismillahirrahmanirrahim, imam rokok, tuan-tuan wajib baca Fatihah sekadar tuan-tuan baca doa iftitah.
Tengah tuan-tuan baca, imam i'tidal, tuan-tuan terlepas rakaat. Habis je tuan-tuan baca Fatihah sekadar tu, tuan-tuan terus ikut imam. Kalau imam i'tidal, i'tidal lah, lepas tangan terus. Boleh lah, terus lepas tangan. Kita tengah berdiri macam ni kan, i'tidal lepas tangan lah, luruskan. Gitu cara dia tuan-tuan. Tak boleh tuan-tuan rokok. Ni banyak orang batal tuan-tuan. Ingatlah, tak boleh kita rokok pasal kita dah terlepas rakaat dengan imam. Ataupun dah habis kita baca Fatihah, imam dah sujud, kita terus turun sujud, kita tidak dapat rakaat. Itulah implikasi kalau tuan-tuan baca doa iftitah sedangkan tuan-tuan main sembahyang lambat. Faham tak? Terutama maghrib, iya. Boleh lah. Terutama maghrib, terutama asar dengan zuhur kan. Kan tuan-tuan tak dengar imam baca apa. Kita main lambat, angkat takbir Allahu Akbar, terus bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, terus. Tuan-tuan baca doa iftitah, maka tuan-tuan bila imam sujud, tuan-tuan tak boleh sujud kecuali tuan-tuan kena baca sebanyak mana doa iftitah tuan-tuan baca, panjang tu lah tuan-tuan baca Fatihah. Boleh lah, panjang tu lah. Baik. Kalau tak tuan-tuan, kalau tak batal sembahyang lah. Sama juga lagi satu lah yang saya pernah sebut kat tuan-tuan, banyak orang imam tengah rokok, betul tak? Dia nak rokok saling imam. Bila rokok dengan imam dapat satu rakaat. Masa imam tengah rokok tu kan, dia pun angkat takbir Allahu Akbar, dia rokok sekali dengan imam, betul tak? Rokok sekali dengan imam. Baik. Jadi tuan-tuan, tak mana tadi tuan? Hilang pula buku saya ni. Baik, tak apa tuan-tuan. Hal yang pertama, makmum yang tidak ada masa langsung untuk baca Fatihah dalam qiyamnya, seperti bertakbiratul ihram, maka imam terus rokok. Ni saya lupa tadi, kalau makmum tengah rokok, imam tengah rokok, kita nak dapat rokok dengan imam, betul tak? Jadi kita angkat takbir Allahu Akbar. Masa kita Allahu Akbar tu, imam i'tidal. Pernah jadi tak? Selalu kan? Selalu jadi. Sebab kalau kita imam tengah rokok, kita Allahu Akbar, kita turun rokok, sempat dengan imam, sempat kita turun dan sempat dengan imam tak bergerak, dengan kadar tokmaninah. Tokmaninah ni satu saat lah tuan-tuan, senang kata. Kalau dulu-dulu dia kata Subhanallah, Subhanallah tu satu saat lah. Sempat sesaat, ataupun tuan-tuan senyap dengan imam senyap badan dia rokok dengan kadar subhanallah ataupun satu saat, maka tuan-tuan dapat rakaat. Boleh lah, rakaat tu kita dapat. Rakaat tu kita dapat. Sebab yang penting kita dapat rokok dengan imam ataupun tidak. Boleh lah. Cumanya yang banyak jadi, bila dia nak rokok dengan imam, dia angkat takbir Allahu Akbar, lepas tu dia tak ada rokok, imam i'tidal. Ramai orang dia rokok, betul tak? Dia rokok, dia dah kata takbir Allahu Akbar, imam i'tidal. Biasanya dia rokok juga, dia rokok batal. Kalau sisih tak dapat rakaat. Kita dah turun rokok, masa kita turun rokok tu imam selisih naik, tak bagi kita rokok je lah, tapi kita tak dapat rakaat. Ni yang saya cerita, angkat takbir Allahu Akbar, imam i'tidal, tapi beramai yang rokok juga, lepas tu dia anggap dapat rakaat. Pasal tak? Dia jangan kata dia anggap dapat rakaat. Bila imam dah i'tidal, dia angkat takbir Allahu Akbar, tak ada rokok, imam i'tidal, dia wajib i'tidal, sebab dia dah terlepas rakaat. Boleh lah, dia dah terlepas rakaat. Jadi angkat takbir Allahu Akbar, imam i'tidal, terus lepas tangan, kita i'tidal terus dengan imam. Nanti kita kena tambah lagi satu rakaat, sebab rakaat itu kita terlepas. Tapi yang kita tengok sayang di masjid-masjid, banyak orang kan, dia angkat takbir Allahu Akbar, imam i'tidal, dia rokok juga. Rokok tu pun dah batal. Belum kira lagi dia anggap dia dapat apa? Dia dapat rakaat. Tapi kalau tuan-tuan nak kejap juga, macam mana? Tuan nak kejap juga boleh? Tuan-tuan angkat takbir Allahu Akbar, tuan-tuan baca Fatihah apa semua, kemudian tuan-tuan apa? Rokok, tuan-tuan i'tidal, kemudian tuan-tuan sujud, kejap imam.
Dah imam tengah duduk tanda sujud, tuan-tuan baru duduk, barulah niat jemaah. Hukum dia boleh tapi makruh. Boleh ya? Hukum dia boleh tapi makruh. Tapi tuan-tuan suruh buat lagu tu lah. Kejar imam. Imam dah rakaat yang kedua, kita mula-mula sembahyang angkat takbir tu, jangan niat makmum, niat seorang. Maka kita sembahyang seorang dulu. Bila sampai dekat imam, niat masuk jemaah. Boleh, tapi kurang pahala. Tapi tuan-tuan janganlah buat. Tuan-tuan buat pening orang tuan-tuan. Dia kejar imam. Jadi orang boleh je, tapi sah. Cuma makruh saja. Sah tapi makruh. Baik ya. Kemudian tuan-tuan, makmum yang tidak ada masa langsung untuk baca Fatihah di dalam qiyamnya seperti takbiratul ihram, maka imam terus rukuk. Atau takbiratul ihram pada ketika imam sedang rukuk, dan padahal ini keadaan tidaklah ia perlu membaca Fatihah. Ini tak payah terus. Tak payah baca. Imam tengah rukuk, tuan-tuan angkat takbir Allahu Akbar, jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca sikit baru rukuk. Tak payah langsung. Sebab imam tengah rukuk. Jadi kita angkat takbir Allahu Akbar, kadar subhanallah, Allahu Akbar, supaya kita berdiri dengan ada tumaninah. Jangan ada orang dia angkat takbir terus rukuk. Tak boleh. Mana boleh angkat takbir terus rukuk? Tuan-tuan kena berdiri tegak. Betul tak? Kan rukun yang pertama berdiri tegak, takbiratul ihram berdiri tegak dengan niat. Betul tak? Kena ada kadar subhanallah. Jangan Allahu Akbar terus rukuk. Batal tu. Ramai orang buat, dia nak kejar kan? Dia angkat takbir Allahu Akbar terus rukuk. Tak boleh. Mana berdiri tegak nampak? Jadi dia kena, walaupun kita nak kejap berpada-pada lah, ni nak kejap nak dapat rakaat punya pasal, sembahyang pun batal. Dia angkat takbir Allahu Akbar terus rukuk. Tak boleh. Dia mesti Allahu Akbar kadar subhanallah. Dia berdiri tu senyap, Allahu Akbar kadar subhanallah kadar berdiri tegak. Baru tak perlu baca Fatihah langsung. Barulah dia rukuk dengan imam. Boleh lah. Gitu. Baik tuan-tuan, kemudian sedangkan rukuk, atau padahal keadaan tidaklah perlu baca Fatihah, bahkan wajib ia terus mengikut imam dalam rukuk. Tidak ada khilaf pada hal ini. Tak ada khilaf. Tak ada perbezaan ulama. Tuan-tuan mesti imam tengah rukuk angkat takbir terus rukuk dengan imam. Boleh tak? Ataupun tuan-tuan angkat takbir Allahu Akbar, imam rukuk, tak payah bismillah. Ada orang dia baca sikit, imam dah rukuk baca, kenapa? Perasan kan ada orang kan, kita sembahyang dia main tepi kita, dia angkat takbir Allahu Akbar, imam rukuk, dia baca Fatihah pasal tak? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, baca sikit baru dia nak rukuk. Tak perlu tuan-tuan, salah. Kita angkat takbir Allahu Akbar, imam rukuk, kita rukuk. Tak perlu baca apa? Tak perlu baca apa. Tak ada masalah nak baca lah. Boleh lah. Ada orang dia baca. Ada yang lagi sedih tuan-tuan. Dia angkat takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, imam rukuk. Lepas tu dia buat apa? Dia perhabis Fatihah dia. Perasan tak? Imam rukuk, dia perhabis Fatihah dia. Imam i'tidal, baru dia nak rukuk. Batal sembahyang dia. Batal. Kenapa batal? Sebab dia tidak sempat membaca Fatihah. Tidak. Orang yang tak sempat baca Fatihah, dia mesti mendapat rukuk dengan imam. Boleh lah. Mesti orang yang tak sempat baca Fatihah mesti mendapat rukuk dengan imam. Kalau dia tak dapat rukuk dengan imam, dia telah terlepas satu rakaat. Boleh lah. Boleh. Dia telah terlepas satu rakaat dengan imam. Masbuk ni masbuk orang yang tidak ada masa membaca Fatihah. Itu makna dia. Dan saya sebut kat tuan-tuan dah, membaca Fatihah yang sederhana, lebih kurang 15 saat. Bukan taranum tuan-tuan. Taranum panjang lah. Bismillah. Taranum bila nak habis kan. Baca yang sederhana. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Lebih kurang 15 saat. Itu yang saya kira dengan tu guru pondok dulu. Dia kira 15 saat. Itulah bacaan Fatihah yang sederhana. Maknanya dia angkat takbir Allahu Akbar, dia tidak ada masa 15 saat untuk habiskan Fatihah. Itu imam dah rukuk. Dia kena terus rukuk dengan imam. Boleh dah? Habis itu Fatihah yang tak habis, imam dah tanggung. Imam dah tanggung. Itu kata faqira'atul imam lahu qira'ah. Baik tuan-tuan, kemudian
sensitif rupanya no? Boleh. Boleh lah. Tak apa. Jadi itu yang pertama. Hal yang kedua, makmum yang ada masa sedikit untuk membaca Fatihah di dalam qiyamnya. Tadi tak ada masa langsung. Yang ni ada masa sikit. Tadi tak ada masa langsung, yang ni ada masa sikit. Yang tak ada masa langsung, dia masuk-masuk imam dah rokok, kena rokok dengan imam. Ataupun dia mamai imam tengah rokok, terus rokok. Yang ni dia ada masa sikit, tapi tak sempat habis Fatihah. Okey, buat apa? Dan pada hal ini disunatkan baik, boleh tu. Kita jauh sikit lah. Baik tuan-tuan. Mana ni? Oh, dia nak ke depan tuan-tuan. Tidak ada bunyi. Dia nak tuan-tuan ikut. Oh, dia tak mahu. Dia lagu ni boleh tuan-tuan. Lagu ni dia bunyi. Oh, tak bunyi dah. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, mana ni? Okey. Dan pada hal ini disunatkan bagi ia memulakan membaca Fatihah. Sunat kalau dia ada masa sikit, sunat baca Fatihah, sunat, tak wajib, sunat. Dan apabila imam rokok, maka wajiblah atasnya memutuskan berhenti bacaan Fatihahnya dan terus rokok bersama imam. Nampak? Baca lah Fatihah. Walaupun kita dengar, macam mana kita tahu kita ada masa sikit? Bila imam baca surah kan? Contoh imam baca surah macam mana? Imam baca surah pendek, inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar. Kita angkat takbir, kita tahu dah memang tak ada masalah ni. Kita tahu memang tak ada masalah. Kita angkat takbir jangan senyap ya. Bacalah sikit, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Imam rokok, kita pun rokok. Boleh lah. Gitu. Kemudian dan jika ia tidak rokok kerana menghabiskan Fatihahnya hingga imam bangkit daripada rokoknya, nescaya batallah semayangnya mengikut satu pendapat. Dan yang muktamad, jika ia menyalahi imam maka makruh hukumnya dan luput ia rakaat itu dan tidak batal semayangnya, melainkan apabila imam mendahuluinya dua rukun fi'li dan sempurna. Baik tuan-tuan. Jadi dia kata, dan jika ia tidak rokok kerana menghabiskan Fatihahnya hingga imam bangkit daripada rokoknya, nescaya batallah mengikut satu pendapat. Jadi makna dia, kalau dia duduk berdiri baca juga Fatihah, imam tengah rokok, tengah apa? Tengah rokok tu, bila imam bangkit daripada rokok, menurut satu pendapat batal sembahyang ni. Boleh lah. Menurut satu pendapat batal sembahyangnya. Baik, dan yang muktamad ni pendapat yang dipegang lah. Jika ia menyalahi imam maka makruh hukumnya. Makruh. Dan luput ia rakaat tak dapat. Bila imam bangun daripada rokok, dia tak dapat rakaat. Dan tidak batas sembahyangnya, melainkan apabila imam mendahului dua rukun fi'li dan sempurna. Ni agak dalam. Kenapa macam ni tuan-tuan? Saya ulang balik sekali. Hilang dah bunyi tuan-tuan? Hilang lah. Jadi tuan-tuan, lagu ni cerita dia. Imam, katakanlah kita buat gambaran lah, sembahyang maghrib, imam baca inna a'tainakal kautsar. Kita tahu dah memang tak dapat habis Fatihah. Kita dengar imam inna a'tainakal kautsar, kita angkat takbir, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Kita Fatihah terus lah. Auzubillah pun tak baca. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Tengah kita baca imam inna a'tainakal kautsar, maliki yaumiddin, imam rokok. Sepatutnya kita kena rokok dengan imam. Betul tak? Itulah dia Fatihah, imam tanggung. Katakanlah ada orang dia tak mau, dia nak perhabis Fatihah dia. Tak perhabis juga. Habis lah. Malik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Imam tengah rokok. Dia nak perhabis Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam i'tidal. Bila imam i'tidal, bangun pada i'tidal, menurut satu pendapat batal. Pendapat muktamad yang dipegang lah, pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i tak batal, tapi ada sebab dia. Syarat dia tu. Dengan syarat pertama, dia telah hilang satu rakaat. Betul tak? Dia telah batal hilang satu rakaat.
Dan yang kedua, dia tak boleh rokok lah. Sebab dia dah apa? Terlepas satu rakaat. Boleh lah. Kalau duduk puluh Fatihah dia, imam i'tidal, hang tak boleh rokok lah. Pasal apa? Pasal dah terlepas satu rakaat. Habis tu nak buat apa? Terus saja kalau imam i'tidal, kita i'tidal. Imam sujud, kita turun sujud terus. Sebab apa? Sebab kita dah terlepas satu rakaat. Itu cara dia. Dah luput ia rakaat itu, nampak tu? Dah luput ia dan tidak batal semayangnya. Tak batal semayang, melainkan imam dahulunya dua rukun fi'li dan sempurna. Dia sebut ada dua benda. Yang boleh batalnya apabila imam mendahulinya dua rukun fi'li. Mana rukun fi'li? Rokok dengan rukun fi'li. Yang mana rukun fi'li ni? Rukun fi'li tak dua je. Dia tak kata rukun yang banyak, rukun fi'li je, iaitu rokok dan i'tidal. Maknanya dia masa imam rokok, dia duduk baca Fatihah dia. Imam i'tidal, dia duduk baca Fatihah dia. Bila imam bergerak, dia turun pada i'tidal, batal sembahyang dia. Imam dah tinggal dia dua rukun, rokok dan i'tidal. Boleh. Tapi pendek kata senang lagu ni lah tuan-tuan. Dah tak ada masa, rokok dengan imam selesai. Tapi kalau dia masuk sekali dengan imam, tapi dia tertinggal dua rukun tu. Ya. Tak apa. Contohnya macam mana? Contohnya dia masuk, dia takbir pun sekali dengan imam. Okay, lepas tu imam dah baca Fatihah semua, dia tak boleh baca Fatihah, tapi imam dah rukuk, dia tak rukuk lagi. Lepas tu imam dah tidak, dia baru rukuk. So macam dia kira rakaat. Baik, kita dah sebut beza muafiq dengan, tuan-tuan dengar, dia tricky sikit. Masbuk dengan muafiq. Muafiq ni orang yang ada masa membaca Fatihah dengan imam. Macam cerita tadi muafiq. Sebab dia angkat takbir dengan imam, Allahu Akbar. Masa imam dia baca doa iftitah, masa imam baca Fatihah dia diam. Dia ada masa kan. Sejak daripada takbir sebelum dia rokok tu, dia ada masa lebih kurang 15 saat. Masa untuk menghabiskan Al-Fatihah dia ada. Cuma dia tak baca pasal apa? Pasal dia dengar bacaan imam, dia baca doa iftitah, lepas tu dia dengar bacaan imam, lepas tu imam baca surah, baru dia baca Fatihah. Boleh jadi imam baca surah pendek, ataupun imam laju, ataupun dia lupa. Boleh jadi semua tu. Boleh lah. Jadi nak buat apa? Sekarang ni dia bukan masbuk, dia muafiq. Yang kita cerita ni masbuk. Orang masbuk yang angkat takbir Allahu Akbar, baru baca sikit Fatihah, imam dah rokok. Itu masbuk. Orang masbuk dia kena ikut imam. Kasihan masbuk. Orang masbuk imam tanggung Fatihah dia. Orang muafiq tak. Pasal orang muafiq imam tak tanggung, pasal dia ada masa baca Fatihah. Dia angkat takbir tu, dia ada masa baca Fatihah. Tapi awak dia tak baca, dia dengar bacaan imam. Imam baca Fatihah kan. Bila imam baca surah, baru dia baca Fatihah. Katakanlah imam baca surah pendek sangat, ataupun imam laju sangat, kawan baru baca sikit je Fatihah, imam dah sujud, rokok, i'tidal, ataupun dia jenis was-was, baca slow kan, dia kan baca pelan, duk was-was kan, bis dia duk bis tuan-tuan. Kita bismillah, sudah bismillahirrahmanirrahim. Dia tak mau, dia kena 3 kali juga. Dia gear satu tu. Bismillah, baru jadi tuan-tuan. Ada orang macam tu kan? Alhamdulillah. Dia duduk tuan-tuan. Dia nak ada gear dulu. Maaf tuan-tuan, ini sangat dibenci oleh agama. Betul. Perbuatan itu dibenci oleh agama. Walaupun ada orang dia sangka itu perbuatan bagus. Tak bagus. Orang yang begitu dipermainkan oleh syaitan. Dia dah baca elok lebih tu sebab pula. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada orang saya tengok dia bismillah, dia mau macam ni lagi. Baru dia jadi tuan-tuan. Ada saya tengok. Patutnya Nabi dengan para sahabat sembahyang sudah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kenapa dia syaitan bisik? Tak kenal lagi tu. Tak betul lagi tu. Dia duduk layan. Sebab itu orang yang was-was, satu benda yang kena ubat lah. Kalau boleh ubah lah. Kalau tak boleh ubah tu, nak buat macam mana kan? Tapi ada orang dia duduk was-was lah.
Ar-Rahman banyak kali dia ra tu. Dia tak puas hati, ra tu tak bergetar. Memanglah ra tu kan dia ada sikap apa? Tikrar kan, tikrar dia bergetar. Dia nak tu banyak. Kita Ar-Rahmanir Rahim cukup ada bergetar sikit. Dia nak panjang sikit. Ada tuan-tuan saya dengar Ar-Rahman, dia nak tu. Bila dia nak macam tu itu yang dia jadi ulang berkali-kali. Tak perlu pun ra tu memang bergetar pun. Tak perlulah kita nak buat-buat. Kita nak menyusahkan, bertakalluh, menyusahkan diri kan. Cukup Ar-Rahmanir Rahim. Tuan-tuan sebut ra memang bergetar pun. Ra tu memang bergetar. Kecuali orang yang tak boleh sebut ra kan. Sebut ra jadi apa? Sebut R. Ada orang tak sebut R kan. Ra jadi dia tak boleh sebut. Tak boleh sebut tak apa, tak batal semayang pun. Tuan-tuan pergi negara Cina. Orang Cina tak boleh sebut huruf apa? Dia ra tak boleh. Ra dengan R tak boleh. Cina tak boleh. Orang dia ra dia Cina dia tak boleh sebut. R dengan ra. Bukan Cina Malaysia, Cina tanah besar tu. Sebab memang bahasa depa dia tak ada ra itu. Bahasa Cina dia concang. Mana ada ra? Bahasa Cina dia tidak ada ra ataupun R, dia tak ada. Sebab tu dia susah sebut orang ni susah. Lagi apa? Macam mana ra lah. Mari dia tak boleh. Dia semua ra tu tak ada. Sama di tanah besar. Tuan-tuan dengar kalau pergi negara Cina, tuan-tuan sembahyang di masjid sana, tuan-tuan dengar ni baca surah apa ni, tapi sah sebab dia tak boleh sebut. Dia sah tak ada masalah. Dan sembahyang di masjid Cina jadi imam, dia baca Fatihah apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin, jadi Rabbil Alamin aku Alhamdulillah Rabbil Alamin, betul tak kan? Allah tak apa pasal dia tak boleh sebut. Lidah dia memang tak ada ra, bahasa dia tak ada ra, mana nak boleh sebut. Baik tuan-tuan, kemudian jadi cerita dia lagu ni. Soalan tadi saya tak jawab lagi tadi tu. Dia dah semayang, apa dia? Semayang Allahu Akbar, imam baca kan, imam baca Fatihah, dia diam. Lepas tu imam habis Fatihah, dia baca Fatihah kan. Sama ada dia katakan dia baca lambat lah baca lambat. Memang semula jadi lambat. Bukan saja buat lambat, saja lambat. Memang dia tak boleh laju baca. Ada orang kan dia tak boleh laju. Ataupun was-was yang tak boleh bawa bincang lah. Boleh juga lah, dimaafkan lah. Siapa yang was-was yang tak boleh bawa bincang lah, tak apalah. Ataupun dia lupa, boleh jadi imam baca sedap sangat, habis imam baca sedap sangat, dia duduk dengar. Habis baca tu dia tak baca Fatihah. Pasal sedap sangat baca imam baca. Imam baca surah, dia pun dengar sedap imam baca. Lepas tu tak hujung, aku tak baca Fatihah lagi, baru nak baca Fatihah. Boleh lah. Ni cerita ni. Pendek kata, orang ni orang yang ada masa baca Fatihah, tapi dia memang baca lambat ataupun dia terlupa baca. Tengah tiba-tiba imam rukuk, dia tak habis lagi Fatihah dia, ataupun dia baru nak baca pasal lupa. Lupa. Nak buat apa? Orang yang muafiq, dia diberi, kalau dia ada keuzuran dia diberi keringanan 3 rukun yang panjang. Mana rukun yang panjang? Rokok, sujud yang pertama, sujud yang kedua. I'tidal tak kira, duduk antara sujud tak kira, tu rukun pendek. Jadi dia boleh habiskan Fatihah dia sebelum imam bangkit rakaat yang kedua, ataupun sebelum imam duduk tahiyat awal lah, kalau rakaat tahiyat awal kan. Faham no? Tapi kalau dia tak ada keuzuran, saja dia malas katakan imam dia baca, saja dia malas, imam rokok, dia tak rokok lagi, imam i'tidal, dia tak i'tidal lagi. Bila imam turun pada i'tidal, batal sembahyang. Boleh lah, pasal imam tinggal dia 2 rukun. Bila imam tinggal dia 2 rukun, iaitu rokok dengan i'tidal, sedangkan dia ni orang yang muafiq dan dia tidak ada keuzuran, batal sembahyang ni.
Jangan biarkan imam tinggal kita dua orang tanpa syarat, tanpa apa. Saya bagi contoh sebenarnya tang situ tak jadi, jadi tak benar. Sujud terakhir tuan-tuan banyak jadi. Kita sujud terakhir kita sunat berdoa. Betul, saya tak nak sujud. Sunat berdoa ni bukan dalam sujud terakhir ke? Semua sujud. Selagi mana tuan-tuan dalam sujud, sunat tuan-tuan berdoa, sunat berdoa. Jadi tuan-tuan, pendek cerita dia, sujud, dalam sujud ada orang berdoa kan, doa panjang, berdoa sujud terakhir. Imam duduk tayat akhir, dia duduk sujud lagi. Ada kan doa panjang, doa apa tak tahu, panjang doa panjang, kita pun tengok tidur ke apa, tapi dia doa, dia tak tidur, dia doa. Imam baca tahiyat akhir, habis tahiyat akhir. Tak mana tahiyat akhir? Tanpa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyat akhir. Rukun yang kedua, barulah Allahumma salli ala. Sebab kita tahu kan rukun qauli yang pertama bacaan tahiyat akhir. Lepas tu selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dua rukun dah. Barulah nak bangkit. Boleh batal sembahyang dia. Boleh dah. Tempoh yang panjang. Jangan buat macam tu. Batal sembahyang lah. Sebab tuan-tuan dah terputus ikutan dengan imam. Sampai orang pelik. Tuan-tuan pelik tak lagu tu? Kita tuan-tuan pelik jangan sujud lama sangat. Sampai orang pelik kan. Ini tidur ke apa? Orang pelik dengan dia. Dia duduk berdoa tapi orang pelik. Pasal apa? Jangan goyang. Tuan-tuan tengah sembahyang tak kan tuan-tuan nak goyang dia. Jadi tuan-tuan, pendek ceritanya bila dia sujud tu lama sangat, batal. Cerita ni pernah berlaku di Masjid Bagan Serai. Adik Ustaz Harundin, Ustaz Hasan Din tu, yang rajin masuk TV tu, selalu masuk TV, selalu. Dia dulu penasihat raja mana, Sultan mana tau, Ustaz Hasan Din, tinggal dah. Rajin masuk TV tu, Ustaz Hasan Din Al-Hafiz. Pernah dia main Masjid Bagan Serai, dia jumpa orang lagu tu, sembahyang dekat dengan dia. Masa sujud terakhir tu, kemudian duduk tak akhir. Orang duduk tak akhir dah baca tak akhir habis dah pun, dia duduk sujud lagi. Duduk sujud punya lama. Lepas tu barulah dia bangun. Habis sembahyang, bagi salam, Ustaz Sanding kata sembahyang lain batal tadi. Sebab dia dah terputus. Imam dah tinggal dia lebih 2 rukun. Duduk tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir, selawat. Cuma tak dan salam lagi. Salam tak dan lagi. Dia bangun, batal sembahyang. Boleh lah. Pendek kata, jangan jadikan kita punya gerakan ni jauh daripada imam. Jangan mendahului imam, jangan sama dengan imam, jangan ketinggalan jauh dari imam. Dia yang sepatutnya imam bila dah duduk tahiyat akhir, kita pun duduk. Boleh lah. Itu yang afdal. Jangan duduk sujud lama. Nak sujud lama ni boleh. Sembahyang nanti, sembahyang sunat, sujudlah. Sujud seorang-seorang. Sembahyang jemaah jangan imam dah duduk tahiyat akhir, kita pun duduk tahiyat akhir. Itu tuntutan sembahyang berjemaah. Nampak Nabi sebut idza raka'a farka'u, bila imam rokok kita rokok, wa idza sajada fasjadu, bila imam sujud kita sujud. Begitu. Imam dah duduk tahiyat akhir, pasal apa kita duduk sujud lama? Canggah dengan falsafah sembahyang berjemaah tu. Kadang ada setengah orang dia buat. Jadi saya nak sembahyang berdoa dalam sujud, boleh. Nanti dah habis sembahyang jemaah, sembahyang sunat ba'diyah, sujudlah sampai ke petang, tak apa. Boleh tuan-tuan, boleh. Tapi janganlah buat masa solat jemaah sampai terputus ikutan. Kemudian tuan-tuan, 26. Habis dah kan? Habis belum? Habis dah? Tadi bunyi tak bunyi? Awak tuan-tuan tak kata subhanallah. Saya tak perasan. Ya. Ya, boleh. Bagaimana pula orang yang terus tak baca Fatihah? Sebab Yang tadi dia cuba menghabiskan. Aha. Tidak ada diberi keringanan. Bagaimana orang yang terus dia tak sempat baca Fatihah, itu ikut imam? Boleh. Cuma tambah 1 rakaat. Ada pilihan lah. Boleh lah. Itu selalunya jadi yang terlupa kali imam baca sedap, imam dah nak rokok, tak baca lagi, baru baca bismillah, imam rokok. Dia pun malu nak lambat sangat, dia pun ikut imam. Bila imam bagi salam, dia kena tambah lagi 1
rakaat. Imam bagi salam. Ha? Kalau dia salam juga, dia sembahyang tak cukup mah. Sebab dia tak dapat rakaat itu. Nah. Boleh semua tuan-tuan. Jadi saya minta maaf tuan-tuan terlajak tuan-tuan. Lain kali saya terlajak tentang buat apa? Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana ba'd tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna